Subsidi diteruskan demi manfaat rakyat. Berita tengah hari, 16 Oktober 2023, saya Hazel Desmond. Pemberian subsidi kepada rakyat diteruskan, namun penyelarasan tetap perlu dilaksana. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah bagi memastikan ketirisan dapat dielak dan hanya mereka yang layak terima manfaat. Teruskan. Nak potong tak boleh kerana harga akan melambung dan rakyat di peringkat bawah terkesan. Jadi subsidi akan diteruskan. Tapi mesti ada penyelarasan supaya yang maha kaya jangan diberi subsidi, orang asing dielak dari mendapat subsidi, dan subsidi itu bagi pembayar cukai ataupun rakyat yang memerlukan. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada perhimpunan bulanan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Perdana Menteri berharap kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA dapat disiapkan menjelang pertengahan tahun depan. Menurutnya, kajian itu perlu bersifat komprehensif kerana membabitkan reformasi penjawat awam dan kenaikan gaji. Sebab itu saya rasa elok kita berikan signal bahawa kita akan beri perhatian lebih baik kerana tidak munasabah untuk mengharapkan prestasi itu meningkat tinggi, produktiviti tinggi, tapi kadar upahnya tidak meningkat. Perdana Menteri turut menyarankan sektor swasta, terutama syarikat yang memperoleh keuntungan tinggi setiap tahun untuk meningkatkan kadar upah pekerja mereka secara munasabah. Sementara itu, bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 menterjemah pengiktirafan kerajaan terhadap khidmat penjawat awam sementara menanti kajian SSPA siap. Sebab itu sementara saya berikan RM2,000 pada penjawat awam dan juga RM1,000 untuk usaha sebagai sekadar token pengiktirafan pada khidmat mereka. Sementara kajian persaraan itu harus disiapkan. Saya harap dalam pertengahan tahun depan kita kena siapkan supaya ada pengumuman penting dalam belanjawan akan datang. Perdana Menteri menjelaskan insentif itu merupakan isyarat kerajaan memberi perhatian serius terhadap kadar upah 1.6 juta penjawat awam di negara ini. Kerajaan sedang meneliti maklum balas serta langkah yang harus diperbaiki menerusi belanjawan 2024 yang diumumkan Jumaat lalu. Usaha itu melibatkan semua pihak dan bukan hanya Kementerian Kewangan sahaja. Tapi yang saya nak tekankan ialah ia kerja pasukan. Kita dalam keadaan kemelut ekonomi yang agak getir dengan defisit, dengan hutang, masih kita dapat merencana sesuatu yang sebaik mungkin untuk berikan lebih tidak mungkin kerana kekangan kewangan. Kalau terlalu kita terikat dengan kekangan kewangan akan sengsara rakyat. Jadi bagaimana kita dapat merangka belanjawan yang boleh mengimbangi dua-dua kekuatan atau permasalahan. Dan itulah sebabnya bagi saya kalau soal pendidikan, soal kesihatan, soal keselamatan rakyat umumnya itu tidak boleh dikorbankan. Perdana Menteri akan ke Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri persidangan tetap di antara Majlis Kerjasama Teluk dan ASEAN Khamis ini. Perbincangan tertumpu khusus mengenai tindakan yang perlu diambil terhadap kezaliman Israel ke atas rakyat Palestin. Malam ini, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir juga akan berangkat ke Jeddah atas undangan Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Muhammad Salman dan OIC bagi sidang berkenaan.
Sebelum saya berangkat ke Arab Saudi, 100 juta yang akan disalurkan khusus ke Gaza untuk tabung kebajikan kemanusiaan dan perubatan. Masalahnya ialah dalam perbincangan kita dengan beberapa negara termasuk Turki dan maklumat daripada Mesir, apa yang dilakukan oleh Israel adalah keengganan mereka membuka sempadan. Sudah sampai ketikanya di mana kerajaan Malaysia dengan dukungan yang diberikan akan bersama dengan rakan-rakan untuk melakukan apa sahaja yang perlu. Saya harap Tuan Sri betul faham apa yang dimaksudkan dalam perbincangan-perbincangan kita ini dengan wakil-wakil negara. Itu nampak keresahan itu sudah meluap dan nampak sudah ada jalan buntu, terutama kerana Israel diberi dukungan penuh. Anggota keluarga kaki tangan Kedutaan Besar Malaysia di Beirut, Lubnan diarah kembali ke Malaysia sehingga keadaan keselamatan membenarkan. Ini berikutan kawasan selatan negara itu turut diserang Israel. Kenyataan Wisma Putra menyebut keputusan itu adalah langkah proaktif kerajaan bagi memastikan keselamatan semua rakyat Malaysia menjadi keutamaan negara. Bagaimanapun, Kedutaan Besar Malaysia akan terus beroperasi seperti biasa. Kementerian Luar turut menyarankan agar rakyat Malaysia menangguhkan perjalanan tidak penting atau non-essential travel ke Lubnan. Pihak kedutaan juga diarah untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan memantau keadaan rakyat Malaysia di negara itu, termasuk pasukan pengaman ATM PBB iaitu Malbat yang berkhidmat di bawah pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL. Kedutaan Besar Malaysia di Beirut turut berhubung rapat dengan 12 warga Malaysia serta keluarga yang kini bermastautin di Lubnan. Bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 kepada setiap murid akan disalurkan bermula Januari 2024. Bantuan sekali bayar itu memberi manfaat kepada 5.25 juta murid. Menerusi satu kenyataan, Kementerian Pendidikan berkata sebanyak RM788.13 juta diperuntukkan dalam belanjawan 2024 khusus untuk BAP. Bayaran akan disalurkan melalui sekolah dan diagihkan kepada murid secara tunai atau kredit ke akaun masing-masing. Penjelasan dibuat susulan timbul kebimbangan setengah pihak mengenai ketiadaan BAP dalam pengumuman belanjawan 2024 seperti dilaporkan media. BAP bakal membantu meringankan beban perbelanjaan ibu bapa atau penjaga dalam menyediakan kelengkapan anak-anak bagi menghadapi sesi persekolahan 2024. Lesen penerbangan My Airline bakal digantung sementara. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata usul akan dibahas di Parlimen mengenai isu berkaitan syarikat penerbangan berkenaan. Tapi di pihak berkuasa, kita akan menggantung lesen mereka sementara waktu. Yang paling penting sekarang ini kita nak pastikan hak pengguna terpelihara, iaitu hak pengguna mesti dipertahankan. Mereka ada hak untuk mendapat refund. Itu sesuatu yang amat penting yang kita pastikan. Yang keduanya juga kebajikan pekerja. My Airlines yang mungkin dalam 900 orang itu mesti juga dijaga. Beliau difahamkan My Airline akan mengadakan sidang media hari ini untuk penjelasan lanjut. Selain kenyataan akan turut dikeluarkan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia mengenai perkara berkaitan. Program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Tube di bawah SME Corp Malaysia berjaya melahirkan lebih 7,000 usahawan muda sejak mula diperkenal pada 2014. Menerusi belanjawan 2024, program ini diteruskan dengan peruntukan RM20 juta. Rata-rata golongan Belia Bumi Putra menyambut baik usaha yang diteruskan kerajaan. Dia satu usaha untuk bagi anak-anak muda kita supaya terus berani untuk jadi seorang usahawan yang berjaya suatu hari nanti. So dengan program ni saya sangat setuju dengan program kerajaan ni supaya lebih ramai anak-anak muda
cuba ceburi bidang perniagaan dan usahawan. Kerajaan dah tawarkan banyak platform, contoh pusat kemahiran lah. So yang untuk Madani sekarang mereka tawar tunas usahawan. So yang ni saya rasa memang lagi mantapkan lagi lah. Banyakkan platform, bagus. Lagi pesat kerajaan, lagi pesat anak muda. So cakap good lah untuk kita punya kerajaan. Saya rasa mungkin perlu bimbingan kerajaan sebab kalau ada niat nak macam buat sendiri, takut sendiri yang susah. So dia kena ada ilmu, saya kena ikut program yang ada. Selagi ada program, selagi tu boleh ikut, kena ikut. Kalau daripada segi ilmu tu, saya prefer masuk kelas lah. Sebab kalau kelas ni ada orang yang lebih better yang ajak kita. So, dia akan jadi orang cakap apa, tersusun lah. Tak macam berterabak semua macam tu lah. Okay. Habis tu cari ilmu lagi, cari benda yang kita tak pernah buat, kita buat. Tapi contoh macam daripada segi rambut, kita cari benda yang kelainan. Imbangi keadaan sosial dan selesai permasalahan melibatkan golongan remaja. Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Islam di Kelantan mahu lebih banyak institusi dakwah dan tempatan mempelajari Al-Quran dibangunkan di tanah-tanah wakaf. Mengerusi Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan PRNNK, Datuk Adnan Hashim berkata, usaha itu boleh dilaksanakan melalui RM500 juta dana pinjaman mudah yang diumum kerajaan pada Belanjawan 2024 Jumaat lalu. Kita amat bangga dengan pengumuman macam tu. Disebabkan selama ni telah banyak kita berkatakan kerajaan akan dapat buat sesuatu pada tanah-tanah wakaf yang ada seluruh Malaysia. Institusi kemahiran bidang berkaitan juga amat diperlukan bagi memantapkan perkembangan pembelajaran ilmu agama di seluruh negara. Tanah wakaf juga boleh digunakan untuk menambah kawasan perkuburan terutama di kawasan bandar. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan menyalurkan lebih 1.2 juta ringgit wang zakat kepada asnaf. Penyerahan disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, menerusi program Kembara Kasih Asnaf 2023. Kita tengok di Labuan ini, jumlah penerima bantuan asnaf ni dia meningkat daripada tahun ke tahun. Sebab dia apa? Antara lain ialah pendekatan yang diambil oleh Mawib secara proaktif untuk mencari asnaf-asnaf. Jadi maknanya kita tak tunggu mereka ni datang saja. Jadi kita turun ke padang, turun ke laut mencari mereka ini dan menjelaskan kepada mereka ni untuk pergi ke Mawib langsung daftarkan yang menjadi penerima asnaf bantuan Mawib. Antara yang turut disampaikan, bantuan hampir RM184,000 kepada Hospital Labuan untuk pembelian kerusi laser. Beli! Bos, betul lah Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Persidangan Dewan Rakyat, larangan bagi ahli parlimen melakukan penstriman langsung dalam sesi persidangan dikeluarkan yang di-Pertua Dewan hari ini. Perinciannya langsung bersama Syazwani Samsu. Ya Hazel, ahli parlimen adalah tidak dibenarkan melakukan penstriman langsung menerusi media sosial menggunakan peranti peribadi semasa menyampaikan ucapan pada sesi persidangan Dewan Rakyat. Ketetapan itu dibuat Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul selepas mendapati trend ahli parlimen memasang peranti seperti telefon bimbit di meja masing-masing untuk membuat penstriman langsung semakin meningkat kebelakangan ini. Berdasarkan peraturan mesyuarat 35/1, ahli parlimen perlu mengarahkan ucapan kepada pengerusi mesyuarat. Tindakan beberapa ahli yang berhormat berucap dengan tidak mengarahkan ucapan tersebut kepada pengerusi dan memandang peranti yang dipasang jelas tidak mematuhi peraturan mesyuarat tersebut. Untuk memastikan berhormat mematuhi peraturan mesyuarat 351, saya dengan ini menetapkan bahawa ahli-ahli yang berhormat tidak lagi dibenarkan untuk memasang sebarang peranti
bagi membuat live streaming dalam Dewan Rakyat. Tambahnya, ahli Dewan boleh merujuk siaran langsung RTM dan YouTube Parlimen untuk tujuan perkongsian bahan sosial media. Baik, seterusnya, Dewan Rakyat hari ini turut dimaklumkan 4,839 hektar kawasan di Sabah dan Sarawak akan dibangunkan untuk projek penanaman padi. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, jumlah itu membabitkan kawasan seluas 2,158 hektar di Sabah melibatkan Beluran dan Kota Belud, manakala lebih 2,000 hektar di Batang Lupar, Sarawak. Pada khidmat saya, Sabah dan Sarawak amat memerlukan modaliti yang sama untuk dilakukan, maka saya ingin mengesahkan bahawa 50,000 hektar yang dimasukkan itu adalah satu perancangan jangka panjang. Tetapi setakat ini seluas 4,839 hektar telah disahkan untuk dibangunkan, yang mana 2,159 hektar di Sabah, iaitu di Beluran dan Kota Belud, dan 2,680 hektar di Sarawak, terutamanya tumpuan di kawasan Batang Lupar. Pernyataan bagi menjawab soalan ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal. Baik, seterusnya kita beralih. Sumbangan padi beras nasional berhad Bernas fasa 1 dan 2 selesai disalur dengan implikasi kewangan RM30 juta. Agihan fasa pertama melibatkan pesawah di Kelantan, Terengganu dan Pahang, manakala fasa kedua melibatkan 5 negeri termasuk Kedah. Jelas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chang Foh Ching, pemberian bantuan khas RM250 kepada setiap pesawat itu akan diperluas ke negeri lain dalam masa terdekat. Sumbangan ini diberikan secara berperingkat kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, yang mana penyaluran pertama adalah berjumlah RM10 juta dan penyaluran kedua adalah berjumlah RM20 juta. Kerajaan komited untuk memastikan bantuan khas tersebut akan sampai kepada kesemua pesawat yang layak menerima bantuan daripada Bernas. Baik, seterusnya, negeri di pantai timur tidak pernah dipinggirkan, khususnya dalam pemeliharaan serta pemulihan hutan. Ini termasuk menyebarluaskan pemindahan fiskal ekologi melalui dana pembiayaan global Environmental Facility GEF. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, wakil daripada semua negeri termasuk dari pantai timur juga telah menghadiri sesi libat urus bagi mendapatkan input dalam mengenal pasti program atau projek berpotensi, selain terlibat dalam program pembangunan kapasiti dan perkongsian pengetahuan semasa pelaksanaan projek lain berdasarkan kesesuaian. Komitmen daripada Kerajaan Persekutuan dalam perkara ini memang jelas. Di bawah belanjawan pertama yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun ini untuk belanjawan 2023, ecological fiscal transfer, yang mana wang yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri berdasarkan keluasan hutan, berdasarkan inisiatif pemeliharaan biodiversiti dan sebagainya yang diambil oleh negeri-negeri, telah ditingkatkan daripada RM70 juta setahun kepada RM150 juta setahun. Dan ini akan membantu kerajaan-kerajaan negeri untuk memelihara kawasan hutan mereka, termasuk tadahan air dan sebagainya. Begitu. Sejak menyertai GEF, sebanyak 21 projek di peringkat nasional telah dilaksana melibatkan jumlah pembiayaan $76.95 juta Amerika. Baik, saudara, ini pula berkenaan TVET 91.8%. Itu kadar purata kebolehpasaran graduan TVET bagi rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN.
69.4% daripadanya merupakan graduan telah bekerja. Penyataan tersebut berdasarkan kajian pengesanan graduan yang dilakukan Kementerian Pengajian Tinggi pada tahun 2018 hingga 2022. Tumpuan kementerian kini mempergiatkan lebih banyak program bagi memenuhi pasaran kerja dan permintaan industri. Purata keboleh pasaran graduan TVET dari Universiti Awam MTUN pada tahun 2018 hingga 2022 adalah sebanyak 91.8%. Daripada jumlah ini, 69.4% graduan telah bekerja dan dari jumlah responden yang telah bekerja ini, sebanyak 60.9% bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian di Universiti Awam ataupun MTUN. Manakala baki 14.9% adalah graduan yang sedang melanjutkan pengajian, 3.1% lagi sedang mengikuti kursus atau latihan meningkatkan kemahiran dan 4.3% lagi sedang menunggu penempatan pekerjaan. Penyataan bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Sungai Besar Datuk Muslimin Yahaya. Baik, demikian perkembangan langsung dari bangunan Parlimen. Untuk makluman, Dewan kini sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang. Untuk perkembangan berita tengah hari selanjutnya, kembali bersama Hazel di Angkasa Puri. Syazwani Samsul, terima kasih. Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Ringgit memulakan urus niaga pagi ini rendah berbanding dolar Amerika Syarikat apabila pelabur beralih kepada mata wang dolar yang dikira lebih selamat di tengah-tengah peningkatan konflik di Asia Barat. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.73 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.45 dan berada pada 3.16 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.75 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.98 berbanding euro. Manakala berbanding bah ringgit didagangkan pada 13.06. Bursa Malaysia dibuka tinggi pada sesi dagangan awal didorong kenaikan harga minyak dan sentimen pasaran yang stabil selepas pembentangan belanjawan 2024. Indeks FPM KLCI turun 6.66 mata kepada 1,437.48 mata setakat pukul 12.20 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif Klasita turun setengah sen kepada 6.5 sen. Manakala S Dayan Berhad naik 2 sen kepada 5 sen dan Velesto meningkat setengah sen kepada 26 sen. Mendahului kaunter saham paling untung, Batu Kawan Berhad bertambah 56 sen kepada RM21.26. Manakala Hub Seng naik 8 sen kepada RM5.21 dan Rapid Synergy meningkat 8 sen kepada RM25.70. Maybank Investment Bank Berhad Maybank IB berpandangan belanjawan 2024 menyokong pertumbuhan semua sektor dalam segmen bekalan. Ini dijangka memberi manfaat positif kepada Bursa Malaysia yang diterajui oleh sektor pembinaan, perkhidmatan dan pembuatan. Dalam laporannya, institusi kewangan itu menyatakan belanjawan 2024 mengekalkan penyatuan fiskal dan menyelaraskan peruntukan serta insentif. Ini sejajar dengan rangka kerja kajian separuh penggal RM ke-12, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional dan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIM 2030. Maybank IB berkata sektor pembinaan adalah penerima peruntukan pembangunan yang tinggi bagi projek baharu yang akan datang seperti stesen baharu LRT Lembah Kelang 3, program tebatan banjir di seluruh negara dan projek LRT Pulau Pinang. Selain itu, bank itu percaya sektor penerbangan juga adalah penerima utama peruntukan tinggi untuk meningkatkan pelancongan dan mempromosi aktiviti pelancongan menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026.
Dan sedikit perkembangan sukan. Kami mahu terus buktikan kemampuan. Harapan itu disuarakan pemain tengah skuad kebangsaan Stuart Wilkin menjelang aksi menentang pasukan ke-110 dunia Tajikistan esok. Menurut Stewart, mereka mahu meneruskan momentum selepas mengejutkan pasukan ranking ke-102 dunia India Jumaat lalu. Selain mengimpikan gelaran juara Pesta Bola Merdeka, perlawanan menentang Tajikistan juga merupakan peluang untuk membalas dendam atas kekalahan pada final Piala Raja Thai di Chiang Mai, Thailand tahun lalu. I'm a player and all of the players like a good challenge. Of course, again, against a higher ranking team, I believe that us as players in the national team, we believe that every camp it's been improving. We believe that we should be a more higher ranking team ourselves, so we look to prove that again in this final match. Skuad Harimau Malaya kini berada di ranking ke-134 dunia. Tular di internet, kononnya Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan ejen Israel di sebuah kedai arak. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran video TikTok itu merupakan dakwaan lama yang diulang kembali dan ia merupakan fitnah. Perkara tersebut telah dinafikan penasihat kumpulan Karang Kraft, Datuk Husamuddin Yaakob November tahun lalu. Beliau menyifatkan tomahan terbabit sebagai fitnah yang zalim. Sebaliknya, beliau menjelaskan majlis tersebut merupakan sesi dialog biasa antara sekumpulan tokoh-tokoh media, perniagaan dan diplomat bersama pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semak perkara yang anda terima di internet. Menyebarkan maklumat palsu atau fitnah merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Saya Hazel Desmond, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, penuhi harapan.